But I think I really need a little bit of rest. Yes, yes, you can have that. Oi! Who are you? What you do? I'm just a medic. You? My friend. You? I'm just a normal civil. You follow me. We have to go to KMZ. I want to arrest you too. No, we just a normal student. I don't care who you are. Just follow me. You want to follow me or no? What? We just want to go to the safety place. You say that I give you a chance. Please give us. I think we should take their body and sell the organ as well. So, ilustrasi yang anda lihat tadi merupakan contoh yang terbaik tentang jenayah perang yang berlaku pada era sekarang. Kalau kita tengok, itu merupakan ilustrasi berkaitan dengan perang antara Israel dengan Palestin. So, kalau kita lihat dalam perang ini, terdapat banyak jenayah perang yang dilakukan oleh tentera Israel terhadap rakyat Palestin. Contohnya, membunuh, menghalau dan juga mengambil organ orang yang tidak bersalah. Isu dia adalah apabila jenayah perang ni wujud, apabila jenayah tersebut dilakukan ke atas orang yang tidak bersalah, yang tidak terlibat dalam perang. Contohnya rakyat sekitar dan rakyat biasa. Apabila perang tersebut melibatkan antara askar dengan askar, ianya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah apabila ianya melibatkan yang jadi mangsanya adalah orang sekitar dan orang biasa dan rakyat biasa. So, apabila berkaitan dengan jenayah perang, banyak soalan yang timbul. Contohnya, jenayah perang ini apa? Jenayah perang ini adalah merupakan satu tindakan tentera ke atas orang yang tidak bersalah. Seperti rakyat biasa, seperti doktor-doktor yang tidak terlibat secara langsung dalam perang tu. Maksud saya lah, tidak terlibat secara langsung, maksudnya mereka tidak memegang senjata, namun mereka hanya memberikan servis ataupun mereka hanya wujud pada benda insiden tersebut berlaku. Contohnya, jenayah perang yang lain yang wujud dalam pada masa sekarang adalah, contohnya adalah menggunakan senjata senapang patah, iaitu merupakan dikenali sebagai shotgun, yang merupakan senjata yang sangat berbahaya dan boleh membunuh instantly tanpa memberi belas kasihan. Ada juga jenayah perang lain seperti menghalau orang tempatan, lepas tu membunuh setengah bangsa tersebut kerana bangsa tersebut tidak dilihat sebagai orang awam pada orang tempatan. Jenayah perang lain seperti contohnya adalah membunuh seorang tentera yang telah mengalah. Itu adalah jenayah perang yang lain dan banyak lagi sebenarnya. Alright, seterusnya, apa itu kesan jenayah perang? Yang pertama, iaitu paling signifikan, akan berlakunya ramainya orang akan mati akibat daripada perang tersebut. Hal ini juga akan menyebabkan kepada faktor yang kedua ataupun kesan yang kedua, iaitu risiko di mana kita takut di mana ramai orang golongan profesional seperti paramedik, doktor-doktor pakar takut untuk datang ke kawasan tersebut ataupun kawasan berlakunya war crime ataupun jenayah perang, disebabkan adanya risiko untuk mereka mati di medan perang, menyebabkan mereka takut untuk memberikan ataupun menghulurkan bantuan kepada negara berkenaan. Seterusnya, seperti kita tahu, apabila berlakunya war crime, negara tersebut sudah tentu akan hancur, sama ada dari segi produksinya, dari segi ekonominya, dari segi servisnya. Oleh disebabkan itu, negara yang berlakunya war crime tidak dapat produce produk ataupun servis untuk dieksport maupun diimport, menyebabkan ekonomi ataupun pendapatan negara tersebut berada di dalam keadaan negatif. Dan juga akhir sekali, perkara yang kita paling takuti adalah boleh berlakunya perang dunia yang seterusnya. Sebagai contoh, saya ambil nukilan daripada ataupun contoh event daripada pembantaian rakyat-rakyat Yahudi dan juga rakyat Poland, ataupun yang kita lebih dikenali sebagai satu event
Holocaust, di mana semasa era Nazi telah membantai berjuta-juta maupun berpuluh-puluh juta rakyat Yahudi yang telah memprovokasi negara-negara Eropah untuk bersatu dan menghancurkan Nazi, yang seterusnya membawa pada peperangan antara Nazi dan juga negara-negara Eropah. Cara mengatasi jenayah perang daripada segi individu ialah mereka perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang betapa teruknya jenayah perang ini. Kemudian nombor dua, iaitu dari segi masyarakat pula, mereka perlulah bekerjasama untuk memberitahu dan inform kepada kerajaan jika terdapatnya jenayah peperangan ini di kawasan mereka. Action. Nombor tiga, daripada pihak kerajaan pula bolehlah melakukan pencegahan awal mungkin daripada segi rasuah bagi mencegah perkara yang kita bincangkan, iaitu jenayah perang. Lagi sekali, daripada pihak PBB pula, mereka bolehlah melakukan genjatan senjata, mengarahkan genjatan senjata seperti mana yang sepatutnya mereka lakukan kepada Israel terhadap Palestin. Itu sahaja untuk langkah-langkahnya, iaitu dari segi individu, masyarakat, kerajaan dan PBB. Berdasarkan apa yang telah kami tunjukkan sebentar tadi, isu jenayah perang adalah satu permasalahan serius yang melibatkan banyak undang-undang yang bertujuan untuk menghentikannya. Jenayah perang ini dilakukan oleh kumpulan-kumpulan pemberontak yang menganggap mereka berhak melakukan tindakan tersebut, walaupun sebenarnya tidak patut. Peperangan yang berlaku kerap kali menyebabkan orang awam tidak bersalah menjadi bangsa. Undang-undang yang sedia ada bertujuan untuk melindungi ketenteraman negara serta keselamatan orang awam. Kita dapat melihat bahawa jenayah perang ini merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang sama ada di peringkat antarabangsa maupun di peringkat negara. Badan organisasi yang terlibat perlu memainkan peranan penting dalam usaha untuk menghentikan keganasan ini. Perjuangan melawan keganasan adalah satu usaha yang perlu diteruskan untuk menghentikan peperangan yang sepatutnya tidak berlaku. Itu sahaja pada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.